Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersiaran pada Ramadan tahun ini dalam satu program khas. Sebelum kita bermula, apa kata anda share video ini dan sebarkan manfaat seluas-luasnya. Sebelum itu, apa kata saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Adli Effendi dan ini adalah program yang diberi nama Halaqah Al-Ummah. Program yang padat dengan pengisian santai tentang isu semasa dan juga topik yang berkaitan dengan Ramadan. Halaqah Al-Ummah ini dibawakan khas oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPI Malaysia, dengan kerjasama Pasaraya Merhaba Store and Wholesale, Ladang Ummah Malaysia Sdn Bhd dan juga Restoran Al-Arabi Mat'am. Istimewanya di Restoran Al-Arabi Mat'am di Bandar Bukit Mahkota, Bangi Gateway dan juga di Cawangan Lotus Seberang Jaya. Tahun ini mereka ada tawarkan buffet Ramadan dengan pelbagai hidangan unik Timur Tengah. Apa kata anda hubungi Restoran Al-Arabi Mat'am hari ini untuk tempahan. Baik, kembali kita kepada perkongsian ilmu hari ini. Bersama saya di sebelah kanan adalah Al-Fadil Fakhruddin bin Haji Zainal. Ya. Khabar? Ustaz. Alhamdulillah sihat. Ustaz Sinsa nampak ceria walaupun Ya, sebab senyum itu sedekah yang disebut. So kita kena sediakan hari dengan senyuman, penuhkan hari kita dengan senyuman. baik, itu menarik Ustaz. Dan di sebelah kiri saya, tidak kurang hebatnya, Al-Fadil Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz merah ni ya. Kita Merah. sama kita ada plan. Itulah. Kita tak plan kan? Tak plan. Ini saya rasa awak tiru saya ni. Saya mengidolakan Ustaz. Jadi saya tidak tiru merah juga. Nampak Jadi keterojaan. ini yang saya ada dalam wardrobe, saya pakai ni. Ya. Baik, tanpa lengahkan masa, apa kata? Kita mulakan dengan perbincangan halakah kita pada episod kali ini. Saya ada terbaca tentang kisah pada ketika sahabat Nabi. Ketika itu mereka dilanda penyakit wabak taun. Bagaimana mereka, Rasulullah dan para sahabat dan juga umat Islam ketika itu mengharungi wabak di dalam ketika bulan Ramadan. Mungkin Ustaz ada cerita yang boleh dikongsikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih diucapkan kepada hos kita Saudara Ali dan juga ahli panel jemputan Ustaz Din dan juga para penonton sekalian. Berbalik kepada pertanyaan oleh Saudara Ali berkaitan bagaimana baginda Rasulullah SAW, sahabat dan juga umat Islam terdahulu mengharungi Ramadan ketika wabak. Dalam sejarah tak ada lagi lah berlakunya Ramadan, maknanya wabak tu berlaku di dalam bulan Ramadan. Namun namun dalam Ramadan tu berlakunya peperangan besar umat Islam, antaranya peperangan Badar, peperangan Khandaq. Itu antara sejarah besar berlakunya bulan Ramadan, turunnya Al-Quran. Tapi wabak ni mungkin dalam pencarian saya tak ada lagi lah berlaku di dalam bulan Ramadan. Namun peristiwa wabak tahun tu memang berlaku di zaman Rasulullah dan juga zaman para sahabat pada waktu itu. Jadi bagaimanakah SOP yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu menjadi idola dan juga yang menjadi kita punya role model. Jadi pada waktu itulah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya, dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah dan kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah itu kerana melarikan diri dari penyakit itu. Maknanya, waktu berlakunya wabak penyakit di zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat, kuarantin itu sudah ada. Sama tu. Yang kita buat ni kuarantin kan, sudah ada. Maknanya inilah salah satu daripada indikator bagaimana Rasulullah melihat dan juga para sahabat bagaimana penyakit itu tidak mahu disebarkan kepada yang lain.
Sama juga waktu zaman zaman Amru kan. Yang mana waktu ketika itu di negeri itu, di daerah itu, masyarakatnya terkena taun juga. Apa yang dia buat? Dia kata apa? Dia nak alihkan semua masyarakat itu berada di atas bukit. Dan pada waktu ada rakan-rakan dia yang menentang. Namun diteruskan juga dengan agenda itu, semuanya dibawa di bukit dan tidak keluar ke mana. Dan akhirnya penyakit itu dengan izin Allah hilang dan tak ada. Sebab itulah saya nak mengakhiri soalan yang pertama ini dengan satu hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi apabila menjelangnya hari kiamat. Antaranya Rasulullah meletakkan yang ketiga, kematian yang menyerang kamu sekalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati tiba-tiba. Dan kita lihat hadis yang dikhabarkan oleh baginda ini, seakan-akan itulah penyakit sekarang ini yang terjadi. Maknanya Rasulullah nak gambarkan kepada kita, apabila berlaku wabak, berlaku penyakit, maka benda yang perlu kita laksanakan, SOP yang kita perlu laksanakan, yang pertamanya ialah kuarantin. Lepas tu tidak keluar daripada kawasannya untuk menyebarkan penyakit. Yang ketiganya, rupanya orang yang terkena penyakit wabak ini bukannya mati sia-sia, tapi adalah mati syahid. Semoga Allah menerima ganjaran pahala bagi orang-orang yang terdahulu daripada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu soalan. Menarik Ustaz, itu jawapan, ada sedikit perkongsian sirah di situ. Dan seterusnya saya ada soalan, tapi saya nak tunjukkan kepada Ustaz Fakhruddin. Ya, Seterusnya Ustaz, kita tahu apabila kita berpuasa, maksudnya kita beribadah dalam ketika kita keadaan sakit, ada ruksah dan ataupun keringanan. Untuk COVID ni bagaimana pula? Apa jenis ruksah yang boleh diamalkan oleh pesakit? Silakan Ustaz. Baik. Jazakumullahu khair pada moderator. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dihormati tuan moderator, seterusnya Al-Fadhil Ustaz Nik selaku sahabat panel pada program kita iaitu Halaqah Ummah. Berkaitan soalan keringanan, kemudahan, rukhsah yang seseorang itu dapat bila mana dia sedang berpuasa tapi pada masa yang sama dia menghidap penyakit COVID, insya-Allah. Baik, sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak bawakan satu ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik, kita dapat lihat di dalam amal ibadah, apa jua amal ibadah ni, Allah lebih mengutamakan kemudahan berbanding kesukaran. Sebagai contoh, saya ambil satu bab, iaitu bab solat. Kalau kita solat, Allah sebut dalam Quran, kalau kita mampu faqaimah, kita berdiri. Tapi boleh kata satu hari itu patah kaki sebagainya, tak mampu nak berdiri, Allah bagi rukhsah, kemudahan, keringanan. Faqaidah, boleh duduk. Mai pula duduk pun tak boleh, sakit belakang. Bila mana sakit belakang, tak boleh duduk lama sebagainya, boleh Allah bagi keringanan lagi. Fa'ala jambih, dia boleh berbaring pula. Ini bab solat. Jadi bila sebut tentang bab puasa ini, kita ambil daripada ayat Quran tadi. Barang siapa yang sakit ataupun dia bermusafir. Sakit tu kita tengok, kata ulama sebut sakit yang betul-betul berat. Yang mana kalau kita tengok dari segi COVID ini, kita tengok tahap COVID dia macam mana. Adakah tahap COVID dia sampai setiap 4 jam kena makan? Setiap 4 jam kena makan. Setiap 4 jam kena makan, boleh jadi sebab itu diharuskan dia untuk berbuka puasa. Tapi kita tengok tahap COVID lah. Sebab COVID kan macam-macam lah. Ni Omicron, Deltacron, apa lagi. Jadi banyak jenis COVID ni kita kena tengok. Mana satu tahap COVID ni, adakah betul-betul sampai tahap dia boleh diberi keringanan untuk dia berbuka puasa. Yang itu kita tengok faktor tu di seseorang itu lah. Tak boleh saya nak pukul rata kata semua orang kena COVID, semua orang boleh buka puasa ataupun diharuskan berbuka, tak boleh kata itulah. Kita tengok tahap COVID dia sendiri. Jadi itu kepada maksudnya jadi individu tu sendirilah. Individu sendiri. So, insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan daripada moderator. Ada soalan tambahan Ustaz. Bagaimana pula kalau macam dalam solat tarawih? Adakah rukhsah untuk pesakit COVID ni? Baik. Cantik soalan daripada moderator ni berkaitan solat tarawih, yang mana solat satu solat sunat yang hanya ada pada bulan Ramadan, betul ya? Baik,
Kalau kita solat tarawih, tadi saya sebut ayat Quran tadi, kalau kata solat wajib pun daripada berdiri boleh duduk, apatah lagi solat sunat. Kan? Tapi disebut dalam hadis, bila mana seseorang itu dia mampu untuk berdiri, walaupun dia COVID, tapi dia mampu untuk berdiri untuk melakukan solat, tapi dia memilih untuk duduk. Di saat itu pahala yang dia akan dapat 50% daripada solat ketika berdiri. Begitu juga orang yang ketika mana dia duduk, dia mampu duduk tapi dia memilih untuk baring. So 50% lagi potong. Maknanya itu boleh, tapi janganlah kita amalkan selalu. Kalau kata memang betul-betul kita sakit dan COVID, akibat COVID dan sebagainya, kita nak juga, memang kita nak solat tarawih ni sebab memang ada bulan Ramadannya. Nak juga solat tarawih, boleh kita lakukan walaupun dalam keadaan kita nak duduk. Walaupun dalam keadaan kita baring. Itu adalah keringanan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya. Akan tetapi jangan kita terlalu berambil mudah. Memang Allah telah mudahkan kepada kita, tapi jangan kita sampai ambil mudah dengan perkara agama ini. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Moderator. Alhamdulillah, saya faham dah Ustaz. Tapi saya ada satu persoalan lagi. Jika orang yang terkena COVID, adakah dia ada pahala lebih, pahala bonus lah katakan? Sebab dia dah kena COVID. Betul. Jadi bila dia puasa, patutnya adalah mungkin bonus tambahan sebab kita nak dalam bulan Ramadan ni kita nak mengejar pahala, betul tak Ustaz? Betul. Jadi sebelum Ustaz nak jawab persoalan tu ataupun Ustaz Nik Aziz yang akan menjawab, kita kembali selepas ini insya-Allah. Ini adalah salah satu kemah yang telah pun musnah, jatuh, rosak terus. Hanya menanti masa runtuh. Dalam keadaan duduk dalam kemah seperti ini bahayanya. Kemah ni terbakar, tengok ramai-ramai lari untuk datang. الوضع صعب وما ساوي عندنا بهالمخيم. شاف شلنا الاغراض راحت كل شيء معهم. Dengan sumbangan daripada rakyat Malaysia melalui www.rayuansyria.com. Kita dapat bina sebuah rumah atau syurga kepada saudara kita yang sangat terdesak ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam program Halakah Al-Ummah dalam tajuk COVID ketika musim berpuasa bulan Ramadan. Ustaz Nik Abdul Aziz, saya ada satu soalan. Kita ada ketika bila kita terkena COVID ni, kita akan batuk-batuk, sesak nafas. Ketika kita dalam kuarantin, adakah mungkin amalan yang boleh kita amalkan kita di bulan Ramadan ini yang mungkin sesuai untuk kita menambah pahala walaupun kita dalam keadaan sakit? Masya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan apakah amalan yang boleh dilakukan sepanjang kita ditimpa wabak ataupun penyakit. Kita berbalik kepada satu ayat yang sangat pendek, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika mana kita berada dalam keadaan sakit, maka dialah, yakni Allah lah yang menyembuhkan aku. Jadi kita berbaliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menciptakan
sakit itu dan dia yang mengubati sakit itu. Sebab tu saya nak petik di dalam suratul Baqarah ayat 153 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang ni maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan yakni kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Suratul Baqarah ayat 153, yang mana Allah dah kutkan kepada kita apabila berlakunya sesuatu bencana, penyakit ataupun wabak, maka kutnya ialah sabar dan solat. Jadi sepanjang kita ditimpa musibah, kita balik kepada Allah Subhanahu taala dengan kita melaksanakan solat hajat, solat taubat, kerana inilah salah satu bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pada masa yang sama juga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kita beberapa doa dan juga ayat-ayat ruqyah yang sering ketika mana Rasulullah ditimpa musibah ataupun penyakit, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, yang pertamanya Rasulullah akan melazimi membaca surah Al-Fatihah dan juga 3 kul, ya, surah iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini yang Rasulullah lakukan. Jadi kita duduk tu kita baca je lah. Duduk je baca kan. Sambil kita baring dan sebagainya, ini yang Rasulullah anjurkan kepada kita. Antara doa-doanya yang sering kita baca selepas doa, selepas solat, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa yang sering didengari di radio, TV kan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min syai'in asqam. Ini doa-doa yang perlu kita amalkan. Selain itu juga, selain daripada doa-doa ni juga, kena ingat bila kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka ingatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salluna 'alan nabi ni umpama bering basi, saya umpamakan kepada bering yang kena sentiasa melazimi mulut kita dengan apa? Kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jika kita amalkan perkara-perkara ini untuk diri kita dan juga keluarga kita, insya-Allah ini adalah penguat dan ini akan memberi satu orang kata selain daripada ubat-ubatan dari segi spiritual, kerohanian, memberi kita satu segala penyakit yang hadir dalam dunia ini, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita kita makan ubat dan sebagainya, itu hanya nak sebab. Tapi yang pentingnya kita bagi seorang Islam, seorang yang beragama Islam, kita kena yakini, meyakini bahawa setiap penyakit itu ada sembuh. Kerana dalam Islam setiap penyakit ada ubat, kecuali mati. Jadi itulah antara amalan ataupun saranan-saranan ataupun apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, insya-Allah. Ustaz, saya ternampak ada soalan nakal sikitlah daripada penonton tadi. Nakal. Bila kena sakit Covid ni, bila puasa ada pahala lebih tak Ustaz? Kata dia nak minta bonus lah ni. Orang lain sihat kan, dia terkena sakit, tapi dia kena puasa juga. Puasa juga kan. Tapi bulan Ramadan, pahala tu boleh double lah, boleh triple lah. Patutnya macam itulah. Kita kena lihat apabila Allah sendiri berfirman di dalam surah Al-Taghabun, ayat 11, yang mana yang bermaksud tiadalah menimpa sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah, dan siapa yang beriman kepada Allah akan diberi petunjuk kepadanya, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kepada tuan-tuan penonton sekalian, inilah masanya untuk kita melipat gandakan pahala ditambah dengan ujian kita, kan, dan juga bulan Ramadan itu sendiri yang penuh dengan barakah dia. Maka apabila ujian dicampur dengan barakah, dia jadi macam satu yang explosion, berganda-ganda kan. Inilah peluang dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah menerima amalan kita di dalam bulan Ramadan ini dan pahala kita meningkat, insya-Allah, mudah-mudahan. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz atas jawapan itu tadi. Mungkin persoalan itu terjawab melalui jawapan Ustaz tadi, dan saya ada satu soalan tentang tarawih pula, ketika di mana bila kita kena Covid, kita dah tahu sekarang ni walaupun pasal endemik, bila kita dah tahu kita kena Covid, kita buat test sendiri kan, kendiri. Kita tahu kita Covid, jadi tak perlulah kita nak pergi tarawih di masjid.
Jadi mungkin kita boleh terus amalkan tarawih di rumah. Ada persoalan yang mungkin tanya, kuranglah pahala saya kalau saya nak tarawih, saya nak pergi masjid. Mungkin pahala di masjid lagi besar daripada tarawih di rumah. Jadi bila dah kena COVID ni, terpaksa tarawih di rumah. Itu atas orang kata sendirilah, maksudnya kita kendak sendiri. Sebab kita tahu kita dah tak sihat, kita tak perlu ke masjid, kita tak nak benda penyakit kita berjangkit pada orang lain. Jadi adakah pahala saya akan berkurang? Adakah pahala saya akan sama dengan orang yang telah pergi ke masjid untuk tarawih? Soalan itu saya nak tujukan kepada Ustaz Fakhruddin. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika. Kita bagi Ustaz Fakhruddin fikir dulu jawapannya. Silakan. Ini adalah salah satu kemah yang telah pun musnah, jatuh, rosak terus. Hanya menanti masa teruntuh. Dalam keadaan duduk dalam kemah seperti ini bahayanya. Kemah ni terbakar, tengok ramai-ramai lari untuk datang. الوضع صعب وما يساوي عندنا بهالمخيم. شاف شلنا الاغراض راحت كل شيء ما Dengan sumbangan daripada rakyat Malaysia menerusi www.rayuansyria.com. Kita dapat bina sebuah rumah atau syurga kepada saudara kita yang sangat terdesak ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah kita kembali dalam tajuk berpuasa dalam COVID. Ustaz Fakhruddin, tadi saya ada lontarkan satu persoalan. Betul. Mana pesakit COVID, bila kita dah swab test sendiri, mungkin kita buat swab test sendiri di rumah, kita dapat tahu kita dah kena COVID. Wow. Di bulan puasa pula, kita dah teringin sangat, kita nak kejar, nak tunggu setahun nak datang Ramadan balik ni. Kita dah teringin sangat nak ke masjid, nak buat tarawih. Tapi kali ni tak dapat juga. Kita kena rehat 7 hari. Faham, betul. Kita kena kuarantin lah di rumah. Tapi timbul persoalan, alamak, ruginya rasa. Pahala mungkin tak boleh, tak banyak macam kita bertarawih di masjid. Faham. Jadi macam mana Ustaz? Apa pandangan Ustaz tentang perkara itu? Baik, insyaAllah terima kasih kepada sahabat moderator atas soalan yang telah diberikan. Berkaitan bila mana seorang yang telah ditimpa COVID, tapi dia keinginan untuk melakukan ibadah tarawih sebab dia tahu tarawih ni setahun sekali, di dalam bulan Ramadan. Kita kena lihat daripada sudut fiqh al-awlawiyat kan, mana keutamaan. Kalau kata bila mana dia tengah COVID, dia pergi masjid, boleh jadi COVID itu tersebar silap-silap daripada masjid tu nak imarah dalam bulan Ramadan tertutup akibat daripada seorang tadi. Jadi kita ambil inisiatif solat di rumah. Kita kena faham maksud tarawih itu sendiri. Tarawih ini kalau dari segi bahasanya daripada perkataan tarwihah. Ini dia punya mufrad. Kemudian musanna dia dipanggil tarwihatani, dan jamak dia ataupun jamak taksir kita panggil tarawih. Membawa maksud kerehatan. Jadi tak ada masalah kalau walaupun dia nak solat di rumah. Sebab solat tarawih ni solat untuk kita nak rehat. Kalau kita tengok di sudut sejarah ni, di mana ketika penduduk Madinah melakukan solat tarawih,
mereka akan selang-seli tarawih itu dengan tawaf. Jadi itu cara mereka rehat. Tapi di Nusantara pula specialnya tarawih ni diselang-seli dengan selawatan. Allahumma salli ala Muhammad, betul disambut oleh jemaah. Sallallahu wasallam alaihi. Benda semua ni boleh buat di rumah walaupun tak semestinya dibuat di masjid. Insya-Allah sebab di dalam fiqh sendiri ada satu bab iaitu fiqh al-aulawiyat. Diberi kemudahan walaupun dia keinginan untuk ke masjid tapi sebab dia Covid perlulah dia solat hanya di rumah saja. Jadi tak ada masalah sekalipun keinginan dia membuat-buatan tapi ada di sana keringanan ataupun kemudahan untuk dia hanya solat di rumah saja. Baik, itu yang pertama bila mana sebut tentang solat tarawih. Kemudian saya nak sentuh juga apabila solat tarawih ni, solat tarawih orang lelaki dengan solat tarawih orang perempuan berbeza. Kan? Adapun solat tarawih orang lelaki sama seperti solat jemaahnya, sama seperti ketetapan solat jemaah, solat fardu. Digalakkan untuk di masjid bersama-sama dalam berjemaah. Adapun untuk perempuan boleh saja di solat tarawih di rumah. Tak ada masalah di situ. Bukan ada ketetapan sebab kalau kata solat fardu jemaah pun boleh digalakkan untuk para wanita solat di rumah, ini kan pula solat sunat. Lebih-lebih lagi dibolehkan untuk dia solat sunat tarawih di rumah saja. Tapi andai kata masjid tu ada buat tawaran kan, sebab kita lihat bila mana masuk Ramadan tambah di musim endemik ini ada pula mungkin aktiviti ceramah, tazkirah dan dah mula giat balik kan. Jadi dia nak ambil inisiatif nak pergi masjid ke, maka digalakkan, dibolehkan untuk wanita juga turut hadir ke masjid untuk sama-sama solat sunat tarawih secara berjemaah. Tak ada masalah situ. Tapi yang lebih utama seandainya tak ada apa-apa, boleh saja untuk wanita solat di rumah. Ini perbezaan antara lelaki dan perempuan di dalam solat sunat tarawih. Dan bila mana kita sebut pasal solat sunat tarawih, satu hadis yang sangat famous, saya rasa semua orang dah biasa hafal dah. Iaitu baginda Nabi Muhammad SAW sebut, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang mendirikan, membangunkan malam-malam Ramadannya dengan solat sunat, iaitu solat sunat tarawih dengan keinginan untuk mencapai iman dan mengharapkan keampunan daripada Allah SWT, insya-Allah dosa-dosa kecilnya akan diampunkan. Jadi bertitik tolak daripada hadis ini, penggalakan untuk kita melakukan solat sunat tarawih tak kira di mana saja kita berada. Kan? Tak semestinya di masjid. Kalau kita tak ada kesempatan untuk ke masjid, boleh saja solat sunat tarawih di rumah, tak ada masalah. Insya-Allah sebab Allah Maha faham dan kita tadi saya sebut satu ayat, yuridukumullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak bagi kemudah, Allah tak mahu bagi susah dalam amal ibadah dalam seharian kita ini. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan daripada Al-Fadil moderator tadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz, alhamdulillah kita dah bersiaran lebih kurang rasa 30 minit. Jadi mungkin Ustaz Abdul Aziz ingin menambah sikit kesimpulan dalam isi dalam perbincangan kita hari ini, iaitu berpuasa dalam Covid. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton sekalian, insyaAllah kesimpulan di dalam halaqah kita pada hari ini, alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di dalam bulan Ramadan. Maka saranan saya kepada para penonton sekalian, di sepanjang Ramadan kali ini kita berada di situasi endemik, maka jagalah juga kesihatan. Kan, kita perlukan tenaga jugalah untuk beribadah amalan kita ni. Kalau kita asyik syakit je kan, bila masa kita nak betul-betul fokus dalam ibadah kita. Jadi kepada penonton sekalian, insya-Allah jadikanlah Ramadan kali ini walaupun kita dalam situasi endemik, di mana endemik ini sebagai kita anggaplah sebagai tempoh di dalam ujian itu ada rahmatnya. Insya-Allah mudah-mudahan Ramadan sebagai satu titik perubahan, apa kata kita berubah untuk menjadi lebih baik. Kita ikuti nanti episod seterusnya, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.